Hello guys, kita berjumpa lagi dalam video kali ni. Dalam video yang sangat mengexcitedkan untuk pakcik. So, macam yang korang dah tengok dalam kita punya video sebelum ni, yang mana pakcik unboxing pakcik punya meter Winner X ataupun Winner yang Vietnam punya, yang pakcik dah lama tunggu. Jadi hari ni kita akan pasang meter tu dekat kita punya motor RS. Sebenarnya untuk pengetahuan korang, masa mula-mula sekali Winner X dia launch dekat Vietnam, masa tu pakcik macam dah excited sangat lah. Masa tu macam nanti kalau Winner X ni masuk Malaysia memang nak belilah. Jual RS V1 ni nak beli Winner X, nak beli RS V2. Kononnya masa tu itu adalah RS V2. Semua orang sibuk lah duk cerita pasal motor tu. Pakcik pun dah siap pasang angan-angan lah. Sekali awal tahun hari tu yang motor masuk bukanlah Winner X, tapi macam V1 dia cuma tukar meter, tukar dia punya bahagian kepala lah. Basically tukar bahagian kepala sikit, tukar bahagian ekor sikit. Lepas tu dia pergi buang kickstarter. Basically tak macam yang pakcik harapkan. Jadi pakcik pun terpaksalah cancel pakcik punya cerita-cerita tu. Jadi lepas daripada tu, masa tu dah ada orang start buat convert tau. Daripada RS V1 dia convert kepada Winner X. Masa tu pakcik pun dah macam menarik ni kalau nak buat. Tapi guys, dia punya modal keras sangat guys. Buat masa ni pakcik tak mampu lagi untuk buat convert kepada Winner X. So apa yang paling dekat yang pakcik boleh buat adalah tukarlah kita punya meter kepada meter Winner. So at least tak dapat satu motor pun dapat meter pun okey lah kot Tapi kalau untuk pengetahuan korang, dekat belakang ni kan macam pakcik cakap kan, dia punya yang keliling ni hanyalah adapter untuk pasang meter Winner X ni kepada RS V1. Tapi sebenarnya kalau kita buka dia punya adapter belakang ni, ada skru dua ni, kita boleh gunakan meter ni untuk pasang dekat Winner X. Manalah tahu nanti masa depan ada rezeki pakcik nak convert kepada Winner X, masa tu meter pakcik dah tak payah beli, sebab pakcik dah boleh pakai meter yang sedia ada ni. Pakcik just cabut dua skru belakang ni and boleh gunakan meter ni dekat cover set yang Winner X. So untuk korang yang belum tengok lagi video pakcik unboxing meter Winner X ni, pergi tengok dulu video yang sebelum ni. Dalam video tu pakcik tunjuk pakcik beli dekat mana, macam mana, berapa harga, semualah yang berkaitan dengan meter ni semua ada kat dalam tu. Pakcik tunjuk lebih dekat dan lebih rapat. Dalam video ni kita cuma akan pasang kita punya meter Winner X dekat kita punya RS. Okay, so tanpa buang masa, jom ikut pakcik kita tengok apa barang-barang yang akan kita perlukan. Okay guys, so ni dia barang-barang yang akan kita perlukan untuk video kita hari ni. Kita perlukan Allen key saiz 5, yang ni untuk buka kita punya cover set yang dua bahagian oranye dekat atas tu. Lepas tu kita juga perlukan spana saiz 14. Ini adalah untuk kita gunakan waktu kita nak buka kita punya side mirror. Dan seterusnya kita juga perlukan screwdriver macam biasa. Ini adalah apa yang akan kita guna kebanyakan masa untuk buka kita punya cover set lah. Okay, seterusnya kita juga perlukan ni ni adalah kikir kecil bulat. Yang ni akan kita gunakan in case kalau kita punya meter Winner X tu dia punya connection dia ada yang tak ngam, masa tu kita akan gunakan ni untuk besarkan dia. Okay, so seterusnya ni bonus. Yang ni adalah optional, bergantung kepada korang sendiri. Tak semestinya korang semua perlu buat. Tapi kalau korang nak, korang boleh ikut. Pakcik akan gunakan washer. Washer ni untuk perkemaskan waktu kita nak pasang kita punya meter punya skru nanti. Kalau korang nak tahu skru yang mana, nanti pakcik akan tunjuk. Okay, so tanpa kita buang masa, jom kita start kita punya kerja hari ni. So first kali kita akan buka kita punya cover set yang bahagian oranye ni, cover set 2 ni, dengan menggunakan Allen key saiz 5. Buka 2 skru dekat sini. And selepas tu kita akan buka kita punya cover set dengan tolak dia punya cover set ni ke atas.
So kenapa pakcik cakap kita punya cover set ni kalau nak buka kita kena tolak ke atas? Ni dia, sebab dia ada klip dekat sini. So kalau kita tolak dia ke depan, macam contoh kita tolak macam ni kan, klip yang dekat depan ni akan patah. So kita kena tolak dia ke atas supaya dia keluar. Okay. Yang seterusnya kita akan buka kita punya skru. Dekat tengkuk ni kita ada 2 skru dekat sebelah kiri, sebelah sini dan sini. Dan sama juga dengan sebelah kanan, dia ada 2 dekat sini dan juga atas ni. Okey. Okey, so kita akan bergerak ke bahagian depan pula. Okay. So untuk bahagian depan ni, sebelum kita dapat akses semua skru dia, kita kena buka kita punya side mirror dulu, sebab ada satu skru duduk dekat belakang bahagian side mirror ni. Okey, so kita bukakan kita punya side mirror menggunakan spanner saiz 14. So selesai kita buka kita punya side mirror, kita dah boleh akses kita punya skru. Ada 4 2 dekat sebelah kiri and 2 lagi dekat sebelah kanan. So itu je skru-skru dan juga spanner atau apa-apa je lah yang kita kena buka untuk akses kita punya bahagian dalam kepala kita. So sekarang kita dah boleh tarik kita punya bahagian cover depan ni, sebab dia semuanya dipegang dengan klip sahaja. Tapi kalau korang dah buka semua klip tu, jangan terus tarik. Korang kena pastikan cabut dulu dia punya soket untuk headlamp. Lepas tu baru korang boleh cabut keluarkan. So dekat sini, ini adalah soket untuk kita punya headlamp. So sebelum kita tarik kita punya cover set depan ni, kita just tarik dia punya soket macam tu, tekan bahagian atas and tarik. So lepas tu ni kita dah boleh letak tepi dulu. Jadi bila kita dah dapat masuk dekat bahagian dalam kepala kita ni, apa yang kita perlu buka adalah 2 skru untuk kita buka meter kita. Satu dekat atas and satu lagi dekat bawah ni. So bila kita dah buka semua kita punya skru tu, apa yang kita perlu buat seterusnya adalah kita buka kita punya ni relay ni, alihkan daripada tempat asal dia. Dia ada penyangkut dekat belakang, dia sangkut getah ni. So tarik je, keluarkan dia. Lepas tu kita juga perlu buka kita punya ni soket untuk kita punya meter. Okay, dia just tekan je klip di tepi ni and boleh tarik. Okay, so bila kita dah buka semua tu, kita tarik je lah kita punya meter ni keluar. Okay. Okay guys, so bila kita dah berjaya tolak kita punya meter keluar daripada dia punya pemegang-pemegang di atas ni tadi, seterusnya apa yang kita kena buat, dekat sini, dekat bahagian tepi ni, dia akan ada 2 wire tau pegang. Dekat sini satu, dengan sebelah sini satu. So apa yang kita perlu buat, pastikan kita keluarkan wire daripada dia punya pemegang. Okay, and sama juga sebelah sini. Kita just tarik je dia. Alright, so kita dah boleh keluarkan wire yang pegang duduk dekat sini tadi. So kalau sekarang kita punya meter dah boleh bebas. So jom kita tengok perbandingan meter yang original dengan meter yang akan kita pasang, iaitu meter Winner X. Okay guys, so ni adalah perbandingan side by side antara meter original RS V1 kepada kita punya meter Winner X. So kalau kita tengok dekat sini, dia punya size dia lebih kurang. So kalau daripada perbandingan bahagian meter tu, paparan meter tu sendiri memang sama, tak ada beza. Tapi yang beza dia bila kita pusing ke belakang. Okey, so dekat sini akan jadi perbezaan sikit. Tempat skru meter sama, atas ada. Okey, tempat masuk lubang kiri kanan ada. Sini pun ada. Okey, sama. Tapi dekat bahagian bawah ni akan start jadi dia punya kelainan. Okey. So dekat sini dia punya perbezaan dia guys, bahagian bawah kalau dekat bahagian bawah meter ni dia ada pegang skru tau, pegang dekat kita punya bahagian kepala, bahagian bawah ni. Tapi untuk meter yang Winner X ni tak ada. So maybe bawah dia tak ada pegang, tapi dia ada tempat lain untuk ganti, nanti pakcik tunjuk. Okay. So lagi satu, apa yang kurang juga, kita juga tak ada ni tempat untuk kita sangkut kita punya relay tadi. So pakcik rasa sebab tu lah kot dia ada bagi cable tie tu kan. Maybe dia suruh ikat relay tu dekat mana-mana tempat yang ada lah dekat bawah kepala tu. So itu perbezaan dia antara dua ni bahagian bawah. Okay, so kita balik semula ke bahagian depan. So dekat sini perbezaan pula kalau kita tengok apa yang berbeza kat sini, nampak tak? Ini dia kosong je, dia just nanti masuk kat lubang kan. Tapi kalau untuk yang meter Winner X ni, dia gantikan dengan skru 2 biji ni.
Ini adalah benda yang akan guna untuk pegang dia punya meter ni melekat dekat kita punya kepala lah, atau begitu punya cover set. So walaupun dia tak ada pemegang bahagian bawah dekat sini, tapi dia akan pegang dekat skru dekat kiri kanan dan bahagian bawah ni Okay, so untuk lebih jelas lagi, kejap lagi kita akan tunjuk. And lagi satu benda yang korang kena take note adalah biasalah bila barang-barang yang bukan benda yang OEM yang bukan ori BSH, dia punya bahagian lubang sini kalau you guys tengok bahagian lubang kiri kanan ni kemungkinan selalunya dia akan kecil sikit. So macam pakcik selalunya memang pakcik dah sediakan ni kikir bulat ni, dia kecil je. So pakcik masukkan, pakcik gosok-gosok bagi dia besar sikit je supaya boleh masuk dalam dia punya lubang. Okay, so jom kita tengok macam mana kita nak pasang meter Winner X dekat kita punya RS V1. So sebelum kita pasang kita punya meter ni, macam baik cakap tadi, skru ni akan guna untuk pegang dia punya bahagian meter ni dengan kita punya cover set. So kita kena buka dululah. Okey, so seterusnya kita akan masukkan kita punya meter. Pastikan kita jaga dia punya wiring ni, sebab kadang dia akan ganggu dia punya clearance. Nanti kita akan adjust balik lah. Okey, so first kali dia akan masuk macam ni guys. Tapi dia ada dia punya bahagian ni dia macam ada slot tau. Bahagian slot ni kita akan masuk celah antara meter ni macam ni. Tapi kita juga kena masukkan bulat ni. Inilah yang pakcik bagi tahu tadi, kadang-kadang dia punya lubang ni tak cukup besar, so dia tak muat nak masuk. Macam ni pakcik dah besarkan, so dia dah ngam lah. So sini pun sama, masukkan juga lubang. So atas meter dia dah pegang, so tinggal kita nak skru dekat bahagian atas. Okay, jom kita tengok. Okay guys, so ni dia skru yang pakcik cakap tadi. Kita akan pasang skru dekat bahagian sini dengan sini untuk pegang dia punya meter ni. Ni sebagai pengganti lah, sebab dia tak ada untuk pegang skru dekat bawah kan. So dia akan gunakan bahagian depan ni, dua kiri kanan ni untuk pegang meter supaya dia tak bergoyang lah. Sebab bahagian atas kita dah ada, bahagian bawah je kita tak ada. So ini adalah skru yang memang seller akan bagi sekali dengan meter ni. Tapi sebab kalau pakcik tengok ni dia macam ngam-ngam sangat dengan lubang ni, so pakcik macam biasalah, pakcik akan gunakan washer sikit. So guys, washer ni adalah optional yang ni bergantung dengan korang nak pakai ke tak. Kalau tak pakai pun sebenarnya boleh je. Tapi pakcik lebih suka ada washer sebab dia lebih kemas, dia boleh pegang lebih kuat lah. So washer ni macam mana nak dapat? Yang ni pun pakcik beli dekat kedai Eco juga, kedai RM2. Dia ada jual banyak-banyak set washer. Pakcik beli je, dia ada besar kecil macam-macam saiz. So ni adalah salah satu daripada washer yang ada kat dalam tu. Okay, so kita just masuk je dalam skru yang dibagi. So kalau korang tengok, washer ni dia besar sikit je daripada skru tu. So dia memang lebih kemas lah bila pakcik tengok tadi. So kita dah ada ni, kita pasang dekat lubang-lubang yang ada tadi. Okey, dah siap pasang. Ni adalah cara kita pasang kita punya meter dekat kita punya cover set. Sebenarnya ada lagi satu step yang kita kena buat sebelum pasang ni. Sorry pakcik terskip step tersebut. Step tu adalah kita kena test dulu kita punya connector dengan meter ni semua okey ke tak menyala. Okey guys, so apa yang kita kena buat? Kalau dalam kotak tu kalau korang beli, memang dia akan datang ni. Ni adalah adapter daripada kita punya soket yang original RS V1 kepada soket meter untuk Winner X. Okay? So apa yang kita perlu buat? First kali masukkan yang ni, soket daripada RS V1 ni masuk kepada ni untuk adapter ni. So tolak sampai dalam sampai habis. Okay. Dan seterusnya kita kena masukkan dia, bengkokkan dia sikit. Kita akan masukkan dia ke bahagian bawah meter. Korang kena tarik sikit getah ni ke bawah, and then tolak sampai rapat. Okay, and then getah ni akan tutup kat sini lah supaya wiring tak kena air. Okay, so kita kemaskan sikit kita punya benda-benda kat bawah ni. So sebab kita punya relay punya pemegang dah tak ada, so pakcik rasa pakcik akan gunakan ni lah, ikat kabel tie yang dia bagi tu dekat kita punya ni supaya dia kemas lah, tak bergerak-gerak. Okay, so apa lagi, kita dah pasang kita punya konektor ni. Apa yang kita kena tahu adalah elok ke tak kita punya meter ni. Okay, jom kita try test dulu kita punya meter, adakah semuanya berfungsi dengan elok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh guys, sangat elok, sangat menarik, semua elok guys. Jom kita test hidupkan motor. RPM elok, minyak pun nice, gear ada,
So kita test kita punya signal. Signal pun menyala. Signal menyala. Hazard pun menyala. Nice. So lampu tinggi. Sorry, lampu tinggi memang tak menyala lah sebab pakcik belum pasang lagi soket lampu. Nanti kita check untuk bahagian lampu So RPM pun memang nice guys. Wow. So tadi ada yang pakcik tak dapat check, iaitu lampu tinggi ni kita punya switch on off kita lampu yang pakcik dah pasang dalam video sebelum ni. So untuk korang yang belum tengok lagi, silalah tengok ya. Ni kita punya lampu tinggi, sebab dia terbalik. Okey, dia menyala. Biasa, tinggi, biasa. And tak ada lampu. So jom kita belajar kita punya function meter ni. Pakcik matikan enjin sebab dia bising. So kita akan tengok apa function dia. Kita ada dua button dekat sini. So satu button ni untuk kita cycle kita punya meter ni daripada total ni. Ni adalah kita punya odometer. Sebab pakcik baru je tukar meter baru, so dia jadi satu. Dia jadi reset balik daripada kosong. So jangan terkejut kalau korang tukar meter nanti. Selepas tu ni ada trip A. Kita tekan sekali trip A. Tekan kali kedua, dia akan pergi kepada trip B. Kita pergi kepada lagi satu. Yang ni adalah kita punya average penggunaan minyak. Berapa kilometer per liter. Canggih tak meter ni guys. So kita tekan lagi sekali, dia akan pergi kepada average A. Yang ni bergantung dengan kita punya jarak yang kita set ikut kita punya trip A tu. Yang ni pun dia akan ikut kita punya trip untuk set trip B tadi. Okay. So bila kita tekan lagi dah, dia akan pergi kepada total. So kita bersambung balik daripada tadi pakcik tak habis cerita kan. Sebab ni sebenarnya dah malam. Sebab tadi pakcik cuba untuk cari cara untuk kita adjust jam tapi tak jumpa. So pakcik dah research and pakcik dah jumpalah cara nak tukar kita punya jam. Cara dia pastikan meter on. So kalau macam tengok kat sini, jam dekat sini adalah 5.36. So cara kita nak tukar jam dia, kita kena ada dua button So dia macam satu ni button select, satu lagi ni button set. So kita tekan dua-dua button ni sekaligus. Tunggu sampai dia berkelip macam tu. So sekarang dia dah berkelip. So untuk tukar jam, kita kena tekan button select sampailah waktu yang kita nak. So sekarang jam pakcik sekarang ni menunjukkan waktu pukul 11. Alamak, dah terlebih pula tadi. Okay. So jam sekarang pukul 11.29. So kita nak tukar kepada minit pula. Kita tekan button set ni and dia akan pergi kepada minit. So kita tekan sampailah yang kita nak. Okay, so bila kita dah siap set masa, tekan balik sekali lagi set. So dia dah siap, jam kita dah jadi ikut waktu yang kita nak lah. So kalau kita nak tahu, tadi kan pakcik dah explain tadi button select dengan button set ni. So kalau kita tekan sekali, kita pergi dekat trip A. Kalau kita tekan button set, dia akan reset sebagai contoh. Tu dia akan reset. Sama juga kalau dekat trip B ni, kalau kita tekan set lama-lama, dia akan reset kita punya trip B tu. So bila pergi sini, yang ni tak boleh buat apa-apa. So ni average, yang ni semua dia automatic. So contoh dekat sini kan, ni adalah kita punya auto trip. Kalau kita tekan set dekat sini lama-lama, dia tak akan jadi efek apa-apa. Sebab apa? Untuk auto trip meter memang kita tak boleh nak tukar ataupun adjust. So pakcik rasa dia punya function meter ni sangat bagus. Dia bagi odometer, dia bagi trip A dengan trip B. Kalau macam meter RS yang sebelum ni, yang standard V1, dia hanya bagi odometer dengan trip satu je dia bagi. So pakcik akan gunakan pakcik punya trip meter tu setiap kali pakcik isi minyak. So bila pakcik isi minyak, pakcik akan isi full tank. So pakcik akan reset meter trip tu. Jadi kenapa pakcik buat macam tu? Supaya pakcik lebih boleh keep track lah bersedia waktu minyak pakcik dah nak habis. Biasanya pakcik akan isi selepas 120 ke 130 km. Jadi itu adalah function trip yang selalu pakcik guna. Tapi sebenarnya pakcik ada satu lagi function trip yang pakcik nak guna tapi tak boleh sebab dia ada satu function je. Iaitu
untuk track pakcik punya servis. Pakcik nak ada satu lagi trip untuk pakcik reset dan tengok berapa kilo pakcik dah jalan setiap kali selepas pakcik servis. So dengan adanya function trip A dengan trip B ni, so satu trip tu pakcik boleh gunakan untuk check pakcik punya jarak setiap kali pakcik isi minyak, and satu lagi pakcik boleh gunakan untuk check jarak setiap kali pakcik servis. So benda ni memang sangat bagus. Kalau korang yang tak tahu, meter untuk RSV tu yang macam meter digital juga, tapi yang tu dia macam Indonesia punya style, GTR punya meter. Yang itu guys, dia punya meter langsung tak ada button. Maksudnya dia langsung tak boleh nak track untuk trip tau guys. So dia dekat meter RSV2 tu, dia hanya ada meter untuk track kita punya mileage ataupun odometer sahaja. Jadi pakcik akan serahkan kembali kepada pakcik yang petang tadi. So macam mana guys? Adakah korang terracun dengan apa yang pakcik buat dalam video kali ni? Harap-harap korang terracun. And kalau korang terracun nak beli barang tu, pastikan korang cari-cari dulu. Jangan terus pakai link yang pakcik bagi, sebab link yang pakcik bagi tu ada kemungkinan dah jadi bukan paling murah pada waktu korang tengok video ni sekarang. Okay? So pastikan korang cari, pastikan korang beli barang yang paling murah yang korang boleh cari. Cari macam pakcik tunjuk dalam video sebelum ni. Pastikan korang scroll bawah dia ada similar products. Dekat situ dia akan tunjuk barang yang sama, tapi dia akan tunjuk yang daripada seller lain. So pastikan korang beli dengan harga yang paling murah. Dan juga lepas tu sebelum korang beli, jadilah pembeli yang bijak dengan menggunakan Shopback supaya korang dapat sedikit cashback. Dan kalau korang yang belum lagi install Shopback, pastikan korang install Shopback menggunakan link daripada pakcik. Korang boleh dapatkan link tu semua dekat description dekat bawah. Jadi video kita dah tamat untuk hari ni. Jadi kepada korang semua yang dah menonton, pakcik nak ucapkan banyak-banyak terima kasih. So kalau korang suka video-video yang macam ni, jangan lupa untuk like video ni. Tinggalkan komen korang dekat bawah. Kalau korang ada apa-apa persoalan, insya-Allah pakcik akan jawab. Dan seterusnya, jangan lupa, jangan malu-malu untuk share video pakcik. Pakcik sangat-sangat hargai. Kalau korang yang baru je sampai dengan channel pakcik, selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe pada channel pakcik sebelum korang pergi, dan tekan butang loceng dekat sebelah dia untuk dapatkan notification daripada pakcik bila pakcik upload video. Jadi kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sedikit sama ada stop. Apalah guys, come on, takkanlah pakcik nak biarkan meter pakcik kosong macam tu kan. So pakcik akan pasang pakcik punya stiker. Selekeh sama ada stop. Barulah complete meter pakcik.